Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk kita terus memperbanyakkan amal-amal soleh. Allah memberikan kita peluang untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan kita mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membincangkan tentang dua surah, iaitu surah Taha yang merupakan surah yang ke-20 selepas surah Maryam. Begitu juga selepas surah Taha, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang suratul Anbiya, yang mana surah Al-Anbiya merupakan surah yang ke-21. Kita terus kepada perbincangan di sebalik pembuka dan penutupan surah Taha. Surah Taha merupakan salah satu surah yang Allah turunkan ketika mana Nabi SAW masih lagi berada di bumi Makkatul Mukarramah, bermakna surah Taha adalah surah Makkiyah. Surah Taha merupakan surah yang mengandungi keseluruhan ayatnya adalah sebanyak 135 ayat. Jadi mari kita sama-sama melihat apakah pembukaan bagi surah Taha. Ya, kita tengok pembukaan surah Taha. Sekejap tuan. Bismillah. Okay, slide saya ni dia lari apabila saya bentangkan. Okay, sekejap. Kita tengok kepada surah Taha. Tapi sebelum kita lihat kepada pembuka dan penutupan, mari kita mengulangi semula tentang tujuan surah Taha. Surah Taha merupakan surah yang Allah nak menjelaskan kepada sesiapa yang apabila telah Allah turunkan petunjuk, sesiapa yang berpaling daripada petunjuk tersebut, maka orang tersebut akan dijanjikan oleh Allah untuk mendapat kesengsaraan. Dia akan mendapat kepayahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah penerangan ringkas bagi kandungan surah Taha. Sesiapa yang pernah mengikuti perbincangan tentang nama dan tema bagi surah Taha, telah pun kita jelaskan apakah makna yang tersirat penggunaan huruf Ta
dan penggunaan huruf ha membentuk kepada nama surah iaitu Taha. Jadi kita telah menyebutkan perbincangan daripada para ulama tentang huruf Ta dengan huruf Ha. Jadi nak tahu maklumat tersebut, sila melihat rakaman pada nama dan tema bagi surah Taha. Ataupun rujuk kembali nota bagi surah Taha, kita akan dapat maklumat yang lebih terperinci tentang penamaan surah Taha. Tetapi dari sudut tujuan surah Taha adalah surah yang nak mengingatkan bahawa sesiapa yang berpaling daripada wahyu ilahi, yang wahyu ilahi itu adalah petunjuk dari Allah, maka dia akan mendapat kesengsaraan. Untuk lebih jelas lagi, Allah ada mendatangkan contoh manusia yang mendapat kesengsaraan di dunia dan di hari akhirat, iaitu Allah membawa contoh kisah Fir'aun dan kisah Nabi Musa di dalam surah Taha. Sebab tu surah Taha ini nama lain dia adalah surah Musa. Jadi kalau nak tahu maklumat tentang Nabi Musa, surah Taha menjadi rujukan utama bagi memperincikan tentang kisah Nabi Musa. Baik, kita lihat kepada pembukaan surah Taha. Kita terus kepada ayat yang kedua. Kenapa tak rujuk pada ayat yang pertama? Kerana ayat yang pertama adalah ayat yang dimulakan dengan dua huruf abjad, iaitu huruf Ta dengan huruf Ha. Kita terus pergi kepada ayat yang kedua. Bagi surah Taha, kita akan mendapati pada ayat yang kedua Allah menyebutkan tentang Al-Quran. Kita dah jumpa sampai surah yang ke-20 surah Taha. Kita mendapati surah-surah di dalam Al-Quran dimulakan kebanyakannya menyebut tentang wahyu sehinggalah kepada surah Taha. Jadi surah Taha ini permulaannya pada ayat yang kedua Allah menyebut tentang Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran itu? Okey, pada surah Taha Allah nak menjelaskan bahawa Al-Quran itu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah untuk semua orang Islam. Isi kandungan Al-Quran, ajaran di dalam Al-Quran, hukum hakam di dalam Al-Quran, syariat di dalam Al-Quran bukanlah tujuannya adalah untuk menyusahkan. Bukan untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk menyusahkan umat-umat Islam. Kenapa ayat Quran dia dalam surah Taha menyebutkan maklumat seperti ini? Jadi kita tengok ayatnya dulu. Jadi kalau kita baca pada ayat yang kedua, kita akan menjumpai Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Okay, kita menemui perkataan Al-Quran pada ayat yang kedua, Al-Quran. Selepas perkataan Al-Quran, kita akan menemui Allah mengatakan litashqa. Allah mengatakan, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad, supaya engkau menanggung susah. Allah kata, maknanya Allah nak bagi tahu, isi kandungan Al-Quran ni bukan untuk menyusahkan. Kenapa ada maklumat seperti ini? Kerana orang-orang Arab musyrikin, mereka telah mengatakan bahawa tengok tu orang Islam susah. Itulah duk amalkan Quran tu jadi hidup susah. Banyak benda yang tak boleh buat. Orang Arab musyrikin
mereka menganggap bahawa ajaran isi kandungan Al-Quran ini benda yang susah nak amalkan. Contohnya kalau kita kata ada perintah puasa, kan? Mungkin bangsa lain akan kata, tengok orang Islam, susah kan? Tak makan, tak minum. Mungkin orang berpandangan seperti itu. Tetapi kita orang Islam, kita telah membuktikan bahawa tak susah pun nak tunaikan isi kandungan Al-Quran seperti perintah puasa. Bahkan dari sudut sains pun terbukti bagusnya berpuasa. Kalau nak nampak jelas, tanyalah doktor-doktor. Kalau kita nak buat, kalau kita nak cek darah ke, nak buat pembedahan ke, nak buat apa ke, kan antaranya diminta supaya apa? Supaya berpuasa. Nampak tak? Kat situ pun kita dah tahu. Orang yang bukan Islam pun tahu kan, bahawa kenapa kita kena berpuasa 6 jam, tak boleh makan dan minum sebelum buat operation ke dan sebagainya. Ada sebab. Jadi ini kita bagi contoh yang paling dekat lah. Kerana di zaman dulu, mereka mengatakan isi kandungan Al-Quran ini menyusahkan. Litashqa. Tapi sebenarnya tidak. Isi kandungan Al-Quran ini adalah untuk memberi rahmat, memberi cahaya, memberi petunjuk. Dan isi kandungan Al-Quran ini akan membawa manusia itu kepada syurga. Tapi kalau kita baca pada ayat 3 tu, kita akan jumpa jawapan dia salah satunya bukan nak menyusahkan, tetapi tazkirah. Tapi adalah untuk menjadi peringatan. Itu untuk pembukaan bagi surah Taha. Kita lihat kepada penutupan bagi surah Taha. Kita lihat pada ayat yang ke 130. Ayat ke 130 daripada 135 ayat. Daripada 350 ayat. 135 kita tengok kepada ayat 130. Pada ayat ke 130 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang, kalau tadi kita tahu ada orang kata nak amalkan isi kandungan Al-Quran ini susah, kan? Kerana orang nampak susah nak amalkan isi kandungan Quran ni. Tetapi orang yang amalkan, orang yang ikut ni sebenarnya dia tak nampak pun ajaran Islam ni susah. Oleh kerana nak memastikan manusia ini akan dapat merasai, akan dapat melihat betapa indahnya ajaran Al-Quran ini, maka pada ayat yang ke-130 Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya Rasul ini dia kena apa? Dia kena, Allah perintahkan kepada Rasul untuk Rasul ini banyakkan bersabar. Orang nak kata apa tentang Al-Quran, orang nak kecam apa-apa pun tentang agama Islam, maka sabar. Sabar kata Allah. Dalam masa yang sama, Allah mengajar dekat penutup ayat ke-130 ni, jadi kalau nak dapat sabar, maka memperbanyakkanlah mengingati Allah. Sebab nak sabar ni bukan senang. Tetapi salah satu cara untuk kita kuatkan sabar kita, sebab kita nak amal Quran ni, kadang-kadang zaman sekarang ni orang dah nampak amalkan Quran, duduk dekat dengan Quran, belajar Quran, nak amalkan Islam ni jadi macam kadang-kadang kita mendapat tentangan pula. Tapi kita kena sabar. Kena sabar. Tapi nak dapatkan kekuatan sabar itu, banyakkan mengingati Allah. Jadi cara untuk mengingati Allah adalah dengan bertasbih, memuji Allah,
bertasbih dengan memuji Allah. Tapi tak boleh sekejap-sekejap, kena selalu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan tasbih? Kenapa dengan memuji Allah? Kerana itu adalah zikir. Jadi kalau dia zikir, hati kita akan menjadi tenang, kita akan ingat Allah. Okay, jadi kita lihat isi kandungan ayatnya. Okay, kalau kita baca ayat ke-130 ini, Allah mengatakan dalam ayat itu berbunyi fasbir ala ma yaqulun. Allah mengatakan, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad ala ma yaqulun, atas apa yang telah mereka katakan. Kalau kita ambil pada ayat yang kedua tadi, kalau orang mereka mengatakan Al-Quran ini menyusahkan korang, maka sabar dengan kata-kata mereka tu, kata Allah. Lepas tu Allah memerintahkan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Allah mengatakan dan bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Maknanya Allah mengatakan pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Lepas tu kita sambung pada ayat tu, Allah sambung lagi. Allah mengatakan pada ayat ini adalah wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar. Juga pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Semoga engkau la'allaka tarda. Semoga engkau semoga engkau menjadi redha. Okey, sebelum saya lanjutkan, saya nak sebutkan dulu penjelasan tentang apa makna ayat sebelum matahari terbit. Sebenarnya dalam ayat ini dia merujuk kepada solat subuh. Kata Imam Al-Tabari, sebelum matahari terbit ni maksudnya solat subuh. Kita tahu kekuatan orang Islam ini pada solatnya. Jadi sebelum matahari terbit tu maksud dia apa? Merujuk kepada solat subuh. Manakala sebelum matahari terbenam, maksudnya adalah solat asar. Okey, bertasbih dengan memuji Rabb ini bukanlah hanya bermaksud hanya pada ucapan, tetapi ia juga membawa maksud kepada salat. Sebab dalam salat ada tasbih, dalam salat ada puji-pujian. Okey. Maksud pada waktu malam kita fahamlah. Pada waktu malam. Manakala yang dikatakan bahawa wa atrafan nahar dan juga pada waktu siang. Okey. Kalau kita maksudnya begini, kalau merujuk kepada tafsiran Tabari, beliau mengatakan macam kita kata tadi, kalau sebelum matahari terbit merujuk kepada apa? Merujuk kepada salat apa? Salat subuh. Kalau matahari terbenam merujuk kepada salat asar. Jadi kalau kita kaitkan bertasbih dan bertahmid itu sebenarnya tentang salat, maka makna ayat ana illaili merujuk pada waktu malam tu sebenarnya dia merujuk kepada salat Isya. Manakala maksud fasabbih wa atrafan nahar yang dimaksudkan dengan waktu siang, kata Al-Imam Al-Tabari, dia merujuk kepada solat zuhur dan solat maghrib. Dan pada waktu siang. Dia kata kat sini adalah solat zuhur dan juga pada solat maghrib. Maknanya, kalau kita lihat kepada tafsiran dekat sini, merujuk kepada apa? Kejap ya. Okey, kejap. Okey, saya perjelaskan lagi supaya tak terkeliru. Okey, begini.
Saya ulang sekali lagi ya. Okay. Sebelum matahari terbit, maksudnya adalah salat apa tadi? Salat subuh. Okay. Sebelum matahari terbenam, merujuk kepada salat apa tadi? Sebelum matahari terbenam, merujuk kepada salat asar. Okay. Pada waktu malam, pada waktu malam, saya betulkan. Pada waktu malam ni, kalau ikut pentafsiran Qatadah dalam tafsir Tabari, merujuk kepada solat maghrib dengan solat isyak. Itu baru betul. Pada waktu malam ni, maksudnya pada solat maghrib dengan solat isyak. Dan siang tu, perkataan siang merujuk kepada solat zuhur. Dapat tak? Jadi bertasbih dengan memuji Rabb kamu ini sebenarnya ia nak merujuk kepada ibadat. Ibadat apa? Adalah ibadat salat. Di dalam ibadat salat adanya tasbih dan adanya puji-pujian. Betul tak? Dalam salat ada puji, ada tasbih. Ada kita duk baca rukuk, subhana rabbiyal azim. Kita baca dalam sujud ada subhana rabbiyal ala. Tasbih lah tu. Tahmid dekat mana? Sami Allahu liman hamidah. Kita ada baca suratul Fatihah dan sebagainya. Okey, dapat tak tuan-tuan dan puan-puan? Tuan jelas tak? Boleh okey, dapat ya? Okey. Sebelum matahari terbit. Okey, ya, tuan tulis dekat nota. Ambil tafsiran siapa ni? Ambil tafsiran siapa adalah tafsiran Qatadah. Tafsiran Qatadah. Qatadah ni seorang tabi'in. Okey. Tafsiran Qatadah ini boleh ditemui dalam tafsir At-Tabari. Okey. Sebelum matahari terbenam maknanya salat subuh. Sebelum matahari terbit maksudnya salat subuh. Sebelum matahari terbenam maknanya adalah salat asar. Okey, pada waktu malam maksudnya adalah maghrib dan isyak. Pada waktu siang merujuk kepada salat subuh. Jadi kalau Nabi mengingati Allah pada 5 ibadat salat ini, maka Nabi akan mendapat keredaan Allah. Keredaan Allah maksudnya dia akan dapat pahala. Allah akan memberi kepada Nabi pahala. Apa perkaitan ayat 130 suruh semayang 5 waktu ni? Kan? Lepas tu dengan sabar. Kerana kekuatan. Kalau orang tanya macam mana saya nak kuatkan sabar saya, maka dengan solat 5 waktu. Jadi kalau sabar, solat 5 waktu, sudah pasti Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita redha. Benda yang kita paling suka sekali kalau Allah nak beri, tidak lain tidak bukan adalah apa? Adalah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa berkaitan dengan pembuka? Berkaitan dia adalah macam-macam orang memberikan pemahan, kecaman kepada siapa-siapa yang nak amalkan Quran, isi kandungan Al-Quran. Itulah pembuka dan penutup bagi surah Taha. Okay. Kita lanjutkan kepada perbincangan yang berikutnya, yang kedua. Okay. Dalam surah Taha, pada ayat yang ke-6, okay, kita terus pergi ambil pada ayat yang ke-6. Kalau kita baca pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya Allah Taala ini adalah pemilik apa yang ada di langit. Maksudnya Allah pemilik segala langit dan juga segala bumi. Dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan juga, cuma kita kena tambahlah, Allah menerangkan apa yang ada pada bumi tu. وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. Kita baca ayat dia dulu. Okay, maksudnya, pembukaan Allah mengenalkan. Allah memberitahu bahawa Allah adalah pemilik semua alam. Maka benda yang utama, langit dan bumi dan apa-apa yang ada
di antara keduanya. Okay. Kenapa Allah nak terangkan maklumat seperti itu? Okay. Kita tahu ini adalah kaedah. Okay. Ini adalah cara nak mengenalkan Allah, maka Allah akan menyebut tentang apa yang dia miliki. Okay. Kita tengok kepada ayat dia. Okay, kalau kita baca keseluruhan ayat, kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Miliknya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Segala di langit ni semua benda lah. Mataharinya, bulannya, semua benda, hujannya, segala-galanya. Dan apa yang ada di bumi. Lepas tu Allah menjelaskan lagi, wama bainahuma wama tahta thara, serta yang ada di antara kedua-duanya, antara langit dan bumi, dan juga yang ada di bawah tanah. Di bawah tanah maksudnya sesuatu yang berada di perut bumi ya. Semua tu milik Tuhan. Kalau ada minyak ke, kalau ada gali-galian ke, apa saja. Sampaikan Allah punya nak menerangkan apa yang ada di bumi ni, Allah menerangkan sampai yang di dalam perut bumi itu pun semuanya Allah punya. Okay. Jelas pada ayat yang ke-6. Okay, dan kita tahu, memang kita tahu bahawa Allah menjelaskan seperti ini adalah untuk menerangkan siapa Tuhan sebenar. Siapakah yang layak untuk disembah. Dalam masa yang sama, Allah nak menerangkan Al-Quran yang turun tu dari siapa? Nak menerangkan tentang keagungan penurunan Al-Quran yang korang kata Al-Quran ini menyusahkan. Kamu kena tahu juga siapa yang turunkan Al-Quran. Okay. Jadi kita terus pergi kepada penutup. Jadi kalau kita pergi kepada penutup, ayat ke-132, kita akan dapati Allah menjelaskan lagi bahawa kalau Allah memiliki segala-galanya, Allah ni Maha Kaya, maka Allah menjelaskan pula tentang dialah yang memberikan rezeki. Ini kalau sebut bab rezeki memang sangat dekat dengan hati manusia. Sebut rezeki je, semua orang mencari rezeki, mencari sesuap nasi. Tak kisahlah kais pagi makan pagi, ke petang makan petang. Kalau bab rezeki ni, bab makan minum ni memang tak boleh nak dipisahkan. Jadi orang-orang Arab musyrikin yang tak nak menyembah Allah, yang mensyirikkan Allah ni, mereka sendiri mengakui, mereka sendiri mengetahui bahawa Allah lah yang memberi rezeki. Okay, kita baca dulu ayat, nanti kita buat hubung kait pembuka dengan penutup ya. Okay. Jadi kalau kita baca, terus pergi kepada yang tengah-tengah ayat tu. Ayat dia lah, la nas'aluka rizqa. Kita jumpa kata rezeki kan. Allah mengatakan, kami tidak meminta rezeki daripadamu. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberi rezeki kepada kami. Jadi ayat 132 ni dah masuk hujung dah. Daripada ke 135 ayat Allah menyebut tentang rezeki. Jadi apa perkaitan, apa hubung kait rezeki dengan ayat nombor 6 tadi? Kita pun akan kata, oh patutlah rezeki kita tak pernah putus kan? Cuma kita kena faham makna rezeki tu jangan kecilkan hanya pada bab makan minum saja, tapi keseluruhan makna rezeki. Kan? Sebab tu bab macam kita makan tak pernah terputus beras. Contoh,
Untuk kita minum, tak pernah terputus minuman. Dan sentiasa je ada. Tak pernah ikan habis. Tak pernah ayam tu habis. Contoh, nak bagi lebih faham lah. Kenapa? Ayat nombor 6 bagi tahu. Kerana dialah pemilik segala yang di langit. Dia pemilik segala yang di bumi. Sampai dalam tanah tu pun, kalau dalam tanah tu ada rezeki dalam tanah tu, Allah lah yang pemilik dia. Allah lah yang jaga dia. Jadi kita nampak kepada perkaitan antara pembuka dan penutupan bagi surah Taha. Jadi kalau sampai tahap yang seperti ni, takkan kamu tak nak ikut isi kandungan Quran tu? Betul kan? Berterima kasihlah kepada yang memberi rezeki tu. Berterima kasihlah kepada pemilik langit dan pemilik bumi. Pemilik langit, pemilik bumi itulah yang tahu kamu perlu apa dalam hidup. Diturunkan Al-Quran. Tapi kamu cakap Quran ini menyusahkan kamu. Jadi, inilah perkaitan dia antara satu sama lain. Oleh kerana itulah, tujuan surah Taha ni, Allah menerangkan bahawa kalau kamu tolak hidayah tu, kamu tolak wahyu ilahi tu, sengsara hidup kamu. Kamu yang tak ikut kandungan Al-Quran tu yang sengsara nanti. Ia akan susahkan kamu. Bukan orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Okay, kita terus kepada sudut yang ketiga bagi surah Taha. Okay. Kalau kita lihat sudut yang ketiga, kita merujuk kepada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Okay. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tadi kita dah sebut. Tetapi kita nak fokus dari sudut lain. Nanti kita akan nampak dekat penutup, nanti kita akan nampak sudut yang lain yang kita boleh lihat pada pembuka. Okay. Pada ayat 2 dan ayat 3 ni, seperti yang kita baca tadi, Allah sebut tentang penurunan Al-Quran. Dan Allah menyebut tentang Rasul SAW. Kita tengok ayat dia sekali lagi. Kita tengok ayat nombor, ni kenapa ayat? Saya ambil ayat, okey. Tak apa. Tuan-tuan tengok ayat 2, 3. Tapi ni saya ambil ayat sampai ayat nombor 4 lah. Okey, tak apa. Sama juga. Okey, kalau kita tengok pada ayat 2 tadi tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad kan. Jadi Quran tu apa? Untuk memberikan tazkirah, untuk menjadi peringatan. Okey, ini bermakna Allah turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tu mesti ada Rasul yang terima Al-Quran. Tentulah Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahawa Allah dah bagi dah petunjuk. Allah dah bagi dah tunjuk ajar melalui Al-Quran dan juga Nabi SAW yang menerima Al-Quran. Dan dekat ayat 3 ni terang-terang menyebutkan bahawa Al-Quran tu nak menjadikan sebagai apa? Peringatan. Nak ingatkan kamu. Okey, nak bagi nasihat kepada kamu. Itu kita baca dekat pembuka. Apa berkaitan dengan penutup? Mari kita tengok dekat penutup. Kalau kita lihat kepada ayat yang last sekali, bukan ayat last sekali lah, ayat yang kedua terakhir, ayat 134. Kalau kita buka ayat nombor 134, kalau siapa-siapa yang ada mushaf, dia ada Quran terjemahan, kita boleh buka lah terus kepada buku surat 134, ayat 134, buku surat 321. Okay. Kalau kita buka pada ayat ke-134, Allah menyebutkan tentang Allah menurunkan azab. Okey. Apa perkaitan azab dengan pembuka ayat 2 dan 3? Kita tengok dulu ayat dia. Kalau kita baca kepada ayat, Allah menyebutkan walau anna ahlaknahum
bi'adzabin min qablihi. Allah kata, dan jika kami hancurkan mereka dengan sesuatu azab sebelum datangnya Rasul kami. Faham tak maksudnya? Allah Ta'ala nak bagi tahu macam ni. Allah nak bagi tahu, kalau kami bagi azab, tapi Rasul kami tak hantar lagi kepada mereka. Okey, faham ayat dia? Laqalu, tentulah mereka akan berkata. Mereka akan kata, Rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatik min qabli an nadhilla wa nakhza. Okey. Allah mengatakan, tentulah mereka akan berkata nanti pada hari kiamat. Okay. Mereka akan kata, wahai Rabb kami, kenapa kau tak hantar kepada kami seorang Rasul? Kalau kau hantar kami seorang Rasul, kami bolehlah ikut ayat-ayat engkau yang kau hantar kepada dia, yang kau turun kepada dia. Sebelum kami menjadi hina dan kami mendapat malu di hari akhirat. Kau faham tak ayat nombor 134 ni? Okey, ayat 34 ni Allah Taala nak mengatakan bahawa Allah nak menyebut bahawa orang Arab musyrikin ni, okey, mereka yang tolak Quran ni, mereka tak ada alasan untuk mereka tolak Al-Quran. Mereka tak ikut apa yang Nabi SAW sampaikan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu dah, kalau mereka nanti diazab di hari akhirat, mereka akan, maksudnya Allah nak mengatakan bahawa maksudnya di hari akhirat nanti, kalau mereka kena azab, mereka tak ada lagi alasan kata kenapa kami kena azab. Faham tak? Jadi ayat 134 ni Allah nak menyebut tentang Allah dah maksudnya Allah bagi tahu bahawa mereka ni nanti kalau kami tak hantar rasul dekat diorang, nanti mereka akan cari alasan. Ayat 134 ni seperti Allah mengatakan nanti mereka akan mencari alasan. Kenapa kami kena azab? Kenapa tak hantar rasul dekat kami? Faham tak ayat dia? Okay, jadi nak menunjukkan bahawasanya apa berkaitan dengan ayat pembuka 2, 3 tadi. Ayat kedua dan ketiga tadi kan Allah dah bagi tahu, Allah dah hantar, Allah dah turunkan Al-Quran. Allah dah datangkan Al-Quran itu Rasul yang akan menyampaikan wahyu Quran tu. Jadi tak ada lagi alasan di hari akhirat nanti kamu nak jawab, kamu tak jumpa pun Rasul tu, tak ada pun Rasul tu, tak ada alasan. Sebab itu pada ayat 134 Allah dah menyebutkan apa alasan yang mereka akan cari nanti di hari akhirat kalau mereka kena azab. Dekat dunia kena azab, di akhirat pun kena azab. Mereka akan cari alasan. Sebab apa? Kenapa tak ajar kat kami? Kenapa tak beritahu pada kami? Tapi ayat 134 alasan ni sudah tidak lagi boleh diterima. Sebab apa? Sebab ayat yang kedua dan ayat yang ketiga mengatakan bahawasanya Allah dah turunkan Al-Quran. Allah dah turunkan, Allah dah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah berkaitan antara pembuka dan penutup. Okey, nampak tak hikmah dia? Kalau kita baca dekat ayat 134 ni sahaja, kita akan baca seolah-olah kalau kita baca ayat kan, mungkin kita faham ayat 134 ni pasal apa. Tapi kita nak cari kenapa penutup dia jadi macam ni. Maksudnya kenapa penutup surah Toha, penutup dia penutup yang macam mencari alasan. Rupa-rupanya apabila kita buat hubung kait dia dengan pembukaan, rupa-rupanya kalau kita baca ayat 134 ni, dia dah cerita pasal hari akhirat apa sebenarnya. Nak bawa kepada cerita nanti tu, nanti di hari
di hari akhirat. Kita nampak perkaitan di antara pembuka dan penutup. Okey, setakat ni boleh faham tak tuan-tuan dan puan? Perkaitan ayat 134 dengan pembukaan ayat 2 dan 3 surah Taha. Sebab itu dekat nota tu saya letak tajuk, atau dekat nota tu saya letak tajuk, slide saya ni mula dah ni. Dia dah mula dah. Maafkan saya, slide saya ni dia laptop saya. Okey, faham Boleh faham tadi? Okey, alhamdulillah. Saya bimbang juga kalau tu tak faham. Jadi saya tak boleh kalau apa yang diajar tak difahami. Sedih sangat. Sedih tu bukan sedih apa, macam tak sampai lah objektif kita. Kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan bertambah suka nak belajar Quran. Tuan-tuan akan bertambah sayang dengan Al-Quran. Rasa berbaloi sangat kalau boleh faham Al-Quran, boleh faham susunan ayat, boleh faham pembuka dan penutup. Tuan-tuan akan menghargai sangat-sangat Al-Quranul Karim. Jadi saya dapatlah menumpang sedikit sebanyak pahala, kan? Jadi itulah saham saya yang saya boleh bawa nanti di alam kubur, iaitu ilmu yang bermanfaat. Okey. Kita terus pergi kepada surah Al-Anbiya. Okey, setakat ni ada apa persoalan tak tentang surah Taha tadi? Okey. Ada persoalan? Ada. Boleh ikuti dengan jelas. Okey. Kalau perlu bertanya, tanya je tuan-tuan dan puan. Okey. Kalau tiada apa-apa pertanyaan, saya meyakini tuan faham. Okey, kita terus pergi kepada surah Al-Anbiya. Okey. Kita dah masuk juzuk 17 dah. Al-Anbiya kita berada pada juzuk yang ke-17. Kalau surah Taha tadi surah penutup bagi juzuk yang ke-16. Betul tak? Kalau saya tersalah sebut juzuk tolong betulkan ya. Tolong betulkan. Kalau saya tersalah sebut, rupanya salah sebut juzuk ni, tolong betulkan. Saya amat mengalukan sebarang pembetulan. Okey. Kita masuk juzuk yang ke-17, kita belajar suratul Al-Anbiya. Okey, surah Anbiya. Jadi Al-Anbiya ni semua orang memahami Al-Anbiya bermaksud para nabi ataupun nabi-nabi. Okey. Nampak ya? Nampak tajuk dia tentang nabi-nabi. Kita buka ayat pertama terus kita jumpa isu tentang nabi. Tapi sebelum tu kita ulang kembali tentang tujuan surah Al-Anbiya. Okay, walaupun tuan-tuan dah sering kali mendengar tujuan surah Al-Anbiya. Okay. Kalau tuan-tuan mengikuti pengisian seperti ini, tuan-tuan daripada tuan-tuan belajar surah Fatihah sampailah kepada surah Al-Anbiya, tuan-tuan akan dapati kita sebut tentang tujuan. Kenapa? Kenapa saya selalu kena sebut juga tujuan? Nak memberitahu kepada kita semua bahawa Al-Quran turun ada tujuan. Setiap surah-surah yang membentuk 30 juzuk, yang membentuk 114 surah Al-Quran itu, dia mempunyai tujuan. Sebab itu saya tekankan pasal tujuan ni supaya tuan-tuan kita sangat menghargai Al-Quran. Bukan Quran ni tujuan untuk dibaca saja, bukan. Tetapi kalau nak sampai kepada tujuan sebenar Al-Quran diturunkan, maka kita kena ambil jalan kepada memahami. Okay, tujuan surah Anbiya untuk apa? Okay, surah Al-Anbiya ni dia surah yang ayat dia tak sebanyak, ada berbezaan dengan surah Taha. Surah Anbiya ni ayat dia lebih kurang dalam 112 ayat sahaja. Okay. Surah Al-Anbiya ini surah yang Allah nak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana usaha yang sungguh-sungguh dilakukan oleh para nabi
Jadi kalau nak tahu cerita tentang para nabi tu, kita kena tengoklah nota sinopsis juzuk yang ke-17. Kita akan mengetahui siapa nabi-nabi tu. Kita akan jumpalah. Ada kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Allah Lut alaihi salam, kisah Nabi Allah Nuh, kisah Nabi Dawud, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Isa. Itu banyaknya kisah. Itulah nama Al-Anbiya. Okay. Jadi, surah Al-Anbiya ni surah yang Allah nak menerangkan Nabi-Nabi ni, Allah utuh ni sebenarnya buat apa. Semua Nabi-Nabi ini, mereka menyeru, mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tapi bukan hanya sekadar isu tentang Allah. Tetapi para Nabi ini, mereka juga selalu dalam dakwah mereka mengingatkan tentang kiamat. Kiamat. Okay. Ada berkaitan tak dengan suratul Fatihah? Cuba kaitkan dengan surah Fatihah. Isu sama tak? Pasal tauhid ada tak surah Fatihah? Ada. Pasal kiamat ada tak? Ada. Maliki yaumiddin. Tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai masuk ke surah Toha, ada berkaitan dengan surah yang pertama, Al-Fatihah. Sebab tu Fatihah duduk kat depan-depan. Sebab tu Fatihah ni dipanggil induk kepada Al-Quran, ibu Al-Quran. Bincanglah surah Toha ke, surah Al-Anbiya ke, maafkan saya surah Anbiya ke surah Toha kan. Surah Anbiya ke, semua kembali maklumat tu ada dekat ringkasan dia, ada dekat suratul Fatihah. Baik. Kita nak nampak lebih jelas lagi tujuan surah Al-Anbiya ni. Okay, kita boleh lihat dekat pembuka dan penutup. Okay, kita tengok dekat pembuka dia. Okey. Kita tengok pembukaannya pada ayat pertama dengan ayat kedua. Menariknya, surah Anbiya ni, dia tak memula sebut tentang Al-Quran. Tapi dia memulakan dengan menyebut tentang isi kandungan Al-Quran itu sebut tentang apa. Kalau tuan-tuan nak kaitkan dengan surah Toha. Okey, ingat balik surah Toha tadi? Ingat kan? Okey, ni saya bawa satu contoh je. InsyaAllah nanti kita akan belajar dengan lebih detail. Okey, cuba tuan-tuan kaitkan. Okey, apa berkaitan Al-Anbiya dengan Toha tadi? Kita ambil ayat awal-awal surah Taha. Kan kita kata tadi, Allah kata surah Taha ni, Allah kata wahyu yang Allah turun kepada Nabi Muhammad bukan menyusahkan, tetapi nak memberikan peringatan. Okey, patut ingat tak penutup surah Taha tadi tentang apa? Tentang situasi di hari akhirat yang manusia ni akan cuba cari alasan. Tapi mereka tak ada alasan kalau mereka kena azab. Masuk pula surah Anbiya, permulaan, nampak ya? Permulaan dia sambung penutupan surah Anbiya. Apa tak? Penutupan surah Toha. Maafkan saya. Penutupan surah Toha cerita tentang apa tadi? Cerita tentang manusia, situasi di hari akhirat. Tapi dekat pembuka surah Anbiya, dia memulakan dengan pengakhiran surah Toha. Jadi seolah-olahnya surah Al-Anbiya ni, dia kata soalannya kalau kita buat dalam bentuk penceritaan, surah Anbiya mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menyambung kembali apa yang telah kita belajar dekat surah Taha. So, contoh nak seperti itulah. Sebab tu kita baca ayat pertama dan kedua, kita akan dapati menarik susunan.
Jadi Allah kata apa? Okey, kejap ya. Saya punya tuan sekejap ya, saya tengah mencari kenapa saya punya slide PowerPoint saya ni dia selalu lari. Okey, kita tengok ayat 1 dan 2. Okey, mari kita perhatikan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabati iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'aridun. Okay, kita tengok ayat yang pertama. Allah kata apa? Telah hampir, telah dekatnya datang kepada manusia itu hisabuhum, hari penghisapan amal mereka. Allah kata kiamat tu dah dekat, tapi mereka ni masih berada dalam kelalaian, berpaling daripada kehidupan akhirat. Itu ayat pertama tu. Menarik kan? Jadi kalau kita nak buat teka-teki kan, antara surah yang panjang, apa ayat pertamanya sebut tentang kiamat? Tentang surah Al-Anbiya. Jadi daripada ayat pertama pun kita dah tahu dah apa berkaitan dengan surah para nabi. Lepas tu ayat pertama tentang kiamat. Oh, rupa-rupanya para nabi ni selalu ingatkan tentang hari kiamat. Okay, jadi kita nampak jelas pada ayat nombor 1 tentang kiamat. Walaupun Tuhan kata kiamat ni dah dekat dah, tapi mereka masih lagi dalam kelalaian. Okay. Jadi kita terus pergi kepada penutupan. Okay. Kalau kita pergi dekat sekejap pun ya. Okay. Tengok dekat penutup. Kalau kita baca dekat penutup, okey, penutup surah Anbiya ni tuan-tuan ni saya pecahkan. Penutup ni saya pecahkan kepada beberapa penutup. Dekat penutup ni kita dah masuk penutupan kerana pembukaan cerita tentang apa? Hari kiamat dah dekat dah. Tapi mereka masih dalam kelalaian. Masih tak nak lagi mengikuti seruan Al-Quran. Masih lagi nak tolak Rasul tadi, tak pedulikan nasihat peringatan tu. Okey, jadi dekat penutup dia saya pecahkan kepada beberapa isu. Tapi ia adalah penutup. Okey. Yang pertama, kita nak tengok penutup dia, hari yang Allah janjikan pada ayat pertama tu Allah kata memang dah dekat. Faham tak maksud dia? Okey, bayangkan ya, ayat surah Anbiya ada 112 ayat. 112 ayat. Pada ayat pertama, Allah sebut tentang kiamat tu dah dekat. Hari mereka akan dihitung, amal mereka tu dah dekat dah. Tapi mereka lalai. Jadi dekat ayat 97, Allah Ta'ala mengingatkan kembali tentang kiamat. Pada ayat pertama dah cakap dah, pada ayat pertama kiamat dah dekat. Maka apabila nak tutup, nak habis surah Al-Anbiya ni, ayat yang ke-97, Allah ulang kembali mengingatkan tentang isu topik pada ayat pertama. Jadi kita baca ayat dia. Jadi, kalau kita baca ayat dia, saya minta maaf tuan-puan, saya terpaksa buka dan tutup. Nanti saya tengok kenapa slide saya ni dia ni. Okay. Dia selalu tak dapat bergerak. Okey, kejap. Okey. Okey, jadi kita tengok 97. Okey, menarik kan Allah kata. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza. Sampai hujung ayat. Kita boleh tengok ayat dia. Inilah yang sama tak macam ayat yang pertama tadi.
Allah kata, dan telah dekat. Kan ayat pertama tadi ada perkataan iqtaraba. Maka ayat 97 Allah ulang balik. Wa qataraba. Wa qataraba. Ayat pertama, iqtaraba. Dan telah dekat datangnya. Wa'adul haq. Janji hari kiamat yang benar. Nampak kan? Dia punya hubung kait pembuka dengan penutup. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala ceritalah situasi, sebahagian situasi yang berlaku kalau hari yang Allah janji tu dia datang. Sebutlah sikit tentang pandangan mata. Okay, tapi kita takkan ulas ayat ni secara terperinci kerana kita bukan buat tadabbur ayat. Okay. Kita pergi kepada penutup dia yang lain. Okay. Kalau kita baca pada penutup yang lain, okay. Tuan-tuan, saya minta sekejap ya, saya sekejap ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf ya. Okay, sikit lagi. Saya cuba nak gerakkan slide PowerPoint ni menggunakan apa alat kawalan jauh. Boleh jalan tak pointer ni? Okay, bismillah. Alhamdulillah. Okay. Okay, boleh saya, tuan-tuan boleh dengar suara saya? Tak ada gangguan apa-apa? Okey, Ustaz dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Kita tengok kepada ayat 98 dengan ke 100. Kalau tadi, saya ingat ya, dekat penutup ni saya pecahkan kepada beberapa topik. Tapi dia ada berkaitan dengan pembukaan. Sebab pembukaan tadi tu dia cerita pasal hari kiamat. Hari kiamat ni kan ada banyak situasi. Jadi dekat pembuka tadi tu kita sebut kiamat dah dekat tu Allah ulang balik. Kiamat yang dah dekat tu adalah benda yang Allah janji. Janji yang benar. Jadi kalau kita tengok dekat sini semula. Okey. Kalau kita tengok ayat 97, kalau tuan nak kaitkan, kita kata mungkin orang akan kata alah sama je isu dia. Tapi sebenarnya memang sama, tapi ada beza. Beza kat mana? Kalau ayat pertama Allah mengatakan hari penghitungan amal tu dah dekat. Okey, dah dekat. Okey. Tapi pada ayat 97 Allah kata memang dah dekat. Tapi Allah ada menyebut kalimah al-wa'du al-haqqu. Kiamat tu Allah tambah merupakan janji. Janji apa? Janji yang benar. Hari kiamat yang telah dekat perhitungan amal. Jadi kalau orang kata iya ke hari tu akan ada, maka dekat penutupan 97 ni Allah kata ya dia akan ada sebab itu janji Allah wa'adu. Dan ia adalah benda hak, benda yang benar. Kan ada penambahan maklumat dekat situ. Okey, kita tengok pada isu yang berikutnya adalah isu Allah nak menyebut tentang hari kiamat ni ada yang masuk neraka. Satu. Lepas tu kita tengok satu lagi. Lepas tu ada yang masuk syurga. Penutupan dia. Jadi ayat penutup ni
dia fungsinya adalah memperincikan apa yang akan berlaku pada hari hisabuhum, pada hari kiamat itu. Jadi perincian dia adalah, kalau kita baca pada ayat tadi tu, ada ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. Okey. Kita tengok dulu ayat yang masuk neraka dulu. Okey, kita tengok ayat 98 dengan ayat nombor 100. Okey. Tapi saya bawa ayat tu saya bawa 3 ayat, saya bawa contoh. Okey, cuma saya takkan perincikan ayat ni, kita ambil je pada isi maksud pada ayat dia. Okey, kalau kita baca dekat ayat 98, kita akan tahu situasi yang ada pada hari kiamat tu. Allah mengatakan bahawasanya yang bermaksud, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah akan menjadi bahan api neraka Jahannam. Lepas tu Allah Ta'ala pun menempelak mereka. Kalaulah berhala dan patung tu jadi Tuhan kamu, kenapa dia masuk neraka dengan kamu? Lepas tu ayat 100, Tuhan kata, kalau kamu dah masuk neraka tu, Allah ceritakan, mereka akan meraung-raung di dalam neraka. Dan mereka pula di situ tidak lagi akan dapat mendengar. Okey, apa maksud dia? Okey, tapi setakat ni fahamkan situasi pada ayat nombor 98 sehingga ayat nombor 100. Kita tahu tentang situasi orang yang masuk ke dalam api neraka. Okey. Jelas Pak Badin faham tentang apa? Tentang apa? Tentang penyembah berhala masuk neraka. Kenapa penyembah berhala ni masuk neraka? Ingat tak tadi tujuan surah Anbiya apa? Sebab Allah hantar rasul-rasul, seru mereka supaya mentauhidkan Allah. Lepas tu nak suruh mereka mentauhidkan Allah ni, rasul-rasul tu selalu bagi ancaman, selalu bagi amaran dengan mengingatkan tentang kiamat, mengingatkan tentang azab. Tapi kenapa mereka memilih jalan masuk neraka juga? Sebab ayat pertama tadi kata sebab mereka tu ghaflah. Sebab mereka tu lalai. Wahum fi ghaflah. Mereka tetap dalam kelalaian. Ambil tak kisah aja. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kalau orang yang dia tak lalai, kalau dia tak lalai, dia jadi apa? Okey, kita tengok. Okey. Sekejap ya, saya kena buka balik 10 slide ni. Sekejap je. Okey. Jadi kalau orang yang tak lalai, dia akan masuk syurga. Dia dengar peringatan tu. Okey, kita tengoklah ayat 101 dengan ayat 102. Allah cerita tentang penghuni syurga. Sekejap. Allahumma salli wa sallim. Siapa ni ya? Okey. Jadi saya nak kena buka semula sekejap ya. Nota saya ni. Okey. Kita patah balik kepada ayat tadi. Okey. Dekat sini kita akan jumpa pada ayat nombor 100. 1 dengan 12 cerita tentang penghuni syurga. Baca dah dekat situ, kita akan jumpa. Allah mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang yang telah ditetapkan dapat kebaikan daripada kami, mereka dijauhkan daripada api
neraka. Ini Allah cerita tentang penghuni syurga. Jadi ada hubung kait tak antara pembuka dengan penutup? Jadi penutupan surah Al-Anbiya adalah perincian kepada apa yang telah diancam pada pembukaan surah Al-Anbiya. Cerita tentang kiamat tu dah dekat. Okey, lepas tu kalau kita tengok satu lagi yang menariknya, pada ayat nombor 109 ni kita ambil memang sampai ayat last kali lah ni. Sampai ayat nombor 112 Allah Ta'ala menerangkan tentang apa sebenarnya orang Arab musyrikin ni buat. Walaupun Quran tu dah cakap dah nanti kamu akan masuk neraka dengan patung-patung kamu sekali masuk neraka, kamu akan meraung-raung dalam neraka tu. Tetapi mereka tetap tak nak ambil peduli pun isi kandungan Quran tu. Walaupun Quran tu dah sebut dah benda benar yang akan berlaku nanti di hari kiamat. Oleh sebab itu kita akan dapati pembuka kata mereka lalai, penutup ulang balik kata mereka lalai. Kita baca ayat dia, tengok ayat dia. Okay, tapi saya tak ambil lah ayat nombor 109 tu. Saya terus ambil contoh ayat tu pada ayat nombor 112, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kenapa? Nak menunjukkan bahawa mereka ni memang lalai tu lalai sangatlah. Memang tak nak tak nak mengambil kisah. Mengambil peringatan tadi. Jadi apa Nabi kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbihkum bil haqq. Dia berkata, maksudnya Muhammad itu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, hukumkanlah dengan yang benar. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi minta kepada Allah supaya supaya menunjukkan bahawa Nabi kata mereka yang berpaling tu, berilah kepada mereka apa yang sebenarnya balasan untuk mereka. Mereka buat tu sebenarnya adalah salah. Begitulah yang sebaliknya. Jadi Nabi doa kepada Allah tentang memberi hukuman dengan yang benar. Lepas tu Nabi menerangkan, wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Dan Tuhan kami ialah yang Maha Ar-Rahman, yang menjadi tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kamu sifatkan. Apa yang kamu sifatkan. Sifatkan tentang apa? Sifatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni mengucapkan ucapan tawakal Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, apa yang kamu nak cakap pada aku? Aku serahkanlah dia kepada Allah. Allah lah tempat aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu sifatkan. Jadi pada ayat 112 ni menunjukkan tentang tahap berpalingnya, tahap lalainya mereka tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah dan memberi peringatan kepada mereka tentang hari kiamat. Jadi kita nampak pembuka, kalau tuan-tuan nak ambil betul-betul ayat, memang nak ambil ayat 1 dengan ayat 2 memang selari. Kalau ayat 1 tentang
tentang manusia yang lalai kan dan berpaling. Ayat 112 Allah menerangkan tentang Nabi mengingatkan sifat berpalingnya mereka itu, sifat lalainya mereka itu kepada hari kiamat. Jadi inilah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan pada pembukaan dan penutupan surah Al-Anbiya. Jadi ada sebarang persoalan, pertanyaan, ada apa-apa penambahan pun dialu-alukan. Silakan tuan-tuan dan puan. Ada apa-apa pertanyaan, boleh ikuti dengan jelas, nampak di antara syarat tuan-tuan jelas tentang pembukaan dan penutupan. Rupa-rupanya bukanlah susunan penutupan itu tak ada berkaitan dengan pembukaan. Tetapi kita boleh belajar, kita dapat belajar tentang susunan ayat Quran. Ayat Quran ni dia adalah kalamullah. Maksudnya Allah Ta'ala ni kalau dalam dia berbicara, tidak ada yang tidak ada makna, tidak ada yang tak kena, tidak ada kata orang tak sesuai lah ayat ni, tidak ada. Ini adalah kalamullah, Al-Quran yang agung. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Kalau tidak ada, kita berhenti di sini. InsyaAllah besok kita sambung dengan surah Al-Hajj. Surah yang ke-22. Lepas tu kita masuk terus dengan surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ni kita akan masuk juzuk yang ke-18. Surah Al-Hajj merupakan surah terakhir yang berada pada juzuk yang ke-17. Jadi besok kita masuk surah Al-Mu'minun, insya-Allah. Nota pada pagi ni, insya-Allah saya akan masukkan dengan kadar segera di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan dah tahu link untuk Google Drive nota pembuka dan penutup ni, nanti boleh ambil maklumat tu di situ. Dan saya juga akan membuat hibahan di beberapa grup WhatsApp. Jadi kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana kesalahan yang kita lakukan sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, dengan kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.